Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar bidang akidah, ya, insya-Allah. Tajuk ialah bidang akidah ni ialah ketaatan malaikat. Okey, ya, anak boleh rujuk buku teks lah. Dalam buku teks boleh tengok pelajaran 12 bidang akidah. Insya-Allah. Jom kita teruskan. Baiklah, sebelum kita teruskan, kita lihat dulu standard pembelajaran kita. Okay, yang pertama nak menyatakan maksud beriman kepada malaikat. Yang kedua menyatakan dalil naqli kewajipan beriman pada malaikat. Yang ketiga menyatakan nama-nama malaikat beserta tugas. Yang keempat menerangkan perbandingan antara malaikat dengan manusia. Yang kelima nak huraikan hikmah. Ya, hikmah kita beriman pada malaikat dan menghubung kaitkan dengan kehidupan. Serta yang keenam dan yang terakhir ialah kita nak yakin, ya, kita nak menghayati kewujudan para malaikat, dengan kita melakukan kebaikan, kita menjauhi kemungkaran secara beradab dan istiqamah, dan berterusan. Insya-Allah ini adalah standard pembelajaran kita. Okey, maksud beriman dengan malaikat. Okey, jadi maksud kita beriman ni ialah kita yakin bahawa malaikat ni adalah makhluk Allah. Okay, malaikat adalah makhluk Allah, dijadikan daripada cahaya, dan mereka ni sentiasa taat perintah Allah. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Dalam erti kata lain, muta'a thamma amin, taat, amanah, patuh. Itulah malaikat. Seterusnya kita lihat dalil. Ya, apakah dalil naqli kewajipan beriman kepada para malaikat? Okay, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ya, dalam ayat ini bermaksud, bukanlah perkara kebajikan itu kamu menghadapkan muka kamu ke arah timur dan barat, tetapi sebenarnya kebajikan itu iman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, malaikat, kitab dan lain-lain lah, dalam rukun-rukun iman tersebut. Itu dalil naqli yang menunjukkan kita wajib beriman kepada malaikat. Okay, seterusnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab. Okay, apa kata baginda apabila ditanya oleh malaikat Jibril berkaitan iman, ya Rasulullah kata, hendaklah kamu beriman kepada Allah. Okay, iman tu maksudnya beriman pada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhirat, dan beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Jadi beriman dengan para malaikat ada dalam hadis ini, yang menunjukkan bahawa ia menjadi dalil bahawa kewajipan kita beriman dengan malaikat. Okay, seterusnya kita lihat pula nama dan tugas malaikat. Okay, yang pertama, malaikat apakah yang menurunkan wahyu kepada para rasul? Ya, malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat yang menguruskan rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Ya, Mikail. Seterusnya malaikat yang meniup sangkakala. Malaikat Israfil. Seterusnya malaikat yang mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Ya, malaikat Israel. Dan juga yang menyoal, malaikat yang menyoal orang yang telah meninggal dunia, iaitu Munkar dan Nakir. Itu berkaitan dengan nama dan tugas para malaikat. Sambung lagi, tadi 5, 6, kan? Dan seterusnya yang mencatat amalan baik manusia. Ini adalah malaikat Raqib. Seterusnya yang mencatat amalan buruk manusia ialah Atid. Yang menjaga syurga, malaikat ni apa dia? Ridwan. Dan yang menjaga neraka iaitu Malik. So kita dah tadi kan semua nama malaikat dan juga tugas malaikat secara khusus. Okey, tetapi di samping itu, ya anak-anak, di samping itu ada tugas lain malaikat. Apakah tugas lain malaikat? Okay, yang pertama, malaikat ni dia menjunjung arash, singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala. Mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat. Jadi kita kena sentiasa taat lah kan, untuk dapat doa para malaikat. Seterusnya malaikat bertasbih kepada Allah. Malaikat ni makhluk yang selalu bertasbih dan menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Ni dalam hari ni, anak-anak dengar video, kita menuntut ilmu, insya-Allah dinaungi rahmat Allah. Terusnya malaikat membisikkan kebaikan ke hati manusia. Ini antara tugas-tugas lain para malaikat. Okey, betulkah malaikat membisikkan kebaikan ke hati manusia? Lihat dalil.
Dalam spektrum ilmu ada dalil yang menunjukkan bahawa malaikat ni membisikkan kebaikan ke hati manusia. Okey, daripada Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, sehingga semut dalam sarang dan ikan, semuanya mengajak manusia ke arah kebaikan. Okey, semuanya mengajak manusia ke arah kebaikan. Jadi malaikat selalu membisikkan kebaikan lah pada kita. Selalu dalam hati kita kan tergerak nak buat benda-benda yang baik. Itu juga antara bisikan-bisikan daripada para malaikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Seterusnya kita lihat perbezaan. Kita lihat perbezaan dari aspek fizikal. Apakah perbezaan dari segi fizikal antara manusia dan para malaikat? Okay, kita ketahui bahawa manusia, ini Nabi Adam diciptakan dari tanah, dan seterusnya manusia ataupun kelahiran yang lain adalah daripada cantuman air mani. Okay, seterusnya manusia ni berjantina, ada lelaki, ada perempuan, sedangkan tidak bersayap. Sebaliknya malaikat dicipta daripada nur, daripada cahaya. Malaikat tidak berjantina tetapi malaikat bersayap. Itu dari segi fizikal lah. Yang perbezaan lain pula antara manusia dan malaikat iaitu dari aspek sifat. Okey, sifat manusia macam mana? Ya, manusia ni bernafsu, sebab tu manusia ni disyariatkan berkahwin. Kemudian manusia ni dia makan dan minum, dan manusia juga akan mati, sampai masanya semua manusia akan mati. Sebaliknya para malaikat tidak bernafsu. Malaikat dia tidak bernafsu dan tidak makan dan minum, serta malaikat tidak mati hingga hari kiamat. Jadi itu perbezaan dari segi sifat manusia dan juga malaikat. Manakala perbezaan dari aspek tanggungjawab pula, tanggungjawab antara manusia dengan malaikat, apa beza dia? Manusia ni ada yang taat, ada yang ingkar perintah Allah. Dan manusia ni pula mendapat pahala ataupun dosa daripada setiap tindakan yang dilakukan. Kalau taat dapat pahala lah kan. Kalau ingkar dapat dosa. Sebaliknya malaikat ni dia tak pernah ingkar, dia sentiasa taat. Malaikat sentiasa taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menjalankan tanggungjawab, walaupun tak mendapat balasan pahala. Itu beza dari segi tanggungjawab. Subhanallah kan, ciptaan Allah yang maha hebat. Baiklah, seterusnya kita lihat dalam spektrum ilmu ada satu yang penting di sini, di mana Allah mengingatkan kita, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya merupakan manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras dan kasar, dan mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala perintah, dan mereka pula tetap melakukan apa yang diperintahkan, segala yang diperintahkan. Jadi jelas di sini menunjukkan bahawa sifat malaikat itu. Seterusnya kita lihat pula hikmah beriman kepada para malaikat. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah, kerana kita menyedari kehebatan Allah menciptakan malaikat. Jadi iman kita bertambah sebab kita melihat macam mana ciptaan Allah pada malaikat itu sendiri. Yang kedua, menggalakkan seorang untuk membanyakkan amal soleh, kerana yakin malaikat mencatat amalan soleh ataupun amalan-amalan yang baik. Kan tadi kita dah belajar malaikat raqib. Seterusnya akan menambahkan rasa gerun untuk kita melakukan perkara-perkara yang buruk. Menambah kegerunan untuk kita melakukan perkara yang buruk kerana yakin malaikat mencatat amalan buruk. Jadi kita akan rasa gerun, takut untuk melakukan dosa, maksiat ataupun sesuatu yang buruk lah yang tak diredai oleh Allah. Yang keempat, membentuk peribadi Muslim yang sejati kerana sentiasa taat perintah Allah. Jadi kita tengok banyak hikmah dan kebaikan kita beriman dengan malaikat, maka tidak kita wajib beriman dengan para malaikat, supaya kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal yang baik dan soleh, dan menjauhi perkara-perkara mungkar dan maksiat. Jadi insya-Allah kita yakini bahawa Allah menciptakan sebaik-baik kejadian. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kesilapan daripada Ustazah mohon ampun dan maaf. Insya-Allah jumpa lagi di lain video. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.